Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Apa khabar anak-anak pelajar tahun 5 sekalian? Diharapkan semuanya dalam keadaan baik, dalam keadaan sihat walafiat di samping keluarga yang tercinta. Okey, insya-Allah selepas 3 bulan kita tangguh pengajian kita disebabkan COVID-19 ini, maka hari ini kita akan menyambung pengajian kita. Sebenarnya kita dah berada tajuk yang terakhir, iaitu di pelajaran 2, kewafatan Nabi Muhammad SAW, dan kita sekarang berada di unit 2, iaitu penentuan khalifah pertama selepas Rasulullah SAW. Namun sebelum itu, anak-anak pelajar boleh keluarkan buku teks sirah tahun 5 dan juga buku latihan untuk kita buat notas sambil kamu tengok video ini. Saya keluarkan poin-poin penting. Kamu boleh buat nota, berterminal atau mengikut kreativiti masing-masing lah. Okay, yang penting dapat menghasilkan, orang kata mungkin nota ringkas ataupun berterminal yang menarik. Okay, kita tengok biodata Sayyidina Abu Bakar. Okay, di sini anak-anak pelajar boleh ambil yang pertama, Abdullah bin Abi Quhafah. Okay, di sini dikata nama asal Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu ialah Abdullah bin Abi Quhafah. Okay, di situ adalah poin penting, Abdullah bin Abi Quhafah. Okay, untuk nama ayah dia dan juga bonda dia cukuplah kita tahu ianya sebagai pengetahuan kita saja. Okay, yang itu tidak berapa penting. Okay, poin yang seterusnya, beliau berketurunan bangsa Quraisy. Okay, beliau berketurunan bangsa Quraisy. Dan yang seterusnya adalah selepas beriman kepada Allah Ta'ala, beliau lebih dikenali sebagai Abu Bakar As-Siddiq. Okay, di mana Sayyidina Abu Bakar ini selepas dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka gelaran dia adalah Abu Bakar As-Siddiq. Okay, kita tengok perangkat yang kedua, muka surat, saya lambat beritahu, muka surat 45. Okay, kita tengok perangkat yang kedua. Beliau menjadi sahabat karib Rasulullah SAW sejak kecil sebelum baginda dilantik menjadi utusan Allah Ta'ala. Okay, poin penting dia, beliau adalah sahabat karib Nabi daripada kecil lagi, daripada zaman kanak-kanak lagi. Okay, kita tengok poin yang seterusnya adalah beliau bekerja sebagai peniaga dan usahawan yang berjaya. Okay, poin di situ adalah peniaga dan usahawan yang berjaya. Dan yang seterusnya, Abu Bakar As-Siddiq ini selepas beliau beriman kepada agama tauhid, iaitu agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala, agama Islam ini, agama tauhid itu agama Islam lah, beliau menumpukan usaha kepada dakwah Islam. Okey, Sayyidina Abu Bakar merupakan orang dewasa lelaki yang mula-mula beriman kepada Allah. Okay, di situ ada poin penting juga kita boleh ambil. Sayyidina Abu Bakar adalah lelaki pertama, lelaki dewasa pertama yang memeluk Islam. Okay, jangan tertukar kerana kita ada kanak-kanak pertama memeluk Islam, kita ada hamba yang memeluk Islam, maka Abu Bakar ini adalah lelaki dewasa pertama yang memeluk Islam. Okay, itu adalah poin penting juga. Dan seterusnya, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dilantik menjadi khalifah yang pertama dalam Islam. Itu adalah poin penting, khalifah yang pertama dalam Islam. Itu yang anak-anak pelajar perlu tahu. Dan yang seterusnya, poin penting yang seterusnya adalah beliau memegang jawatan sebagai khalifah selama 2 tahun 3 bulan. Okay, memegang jawatan sebagai khalifah selama 2 tahun 3 bulan. Okay. Lagi poin penting yang seterusnya adalah meninggal dunia pada malam Selasa 23 Jamadil Akhir tahun 13 Hijrah ketika berusia 63 tahun dan disemandikan bersebelahan dengan makam baginda Nabi Muhammad SAW. Okay, kita tengok masih lagi muka surat 45. Kita tengok peribadi Sayyidina Abu Bakar. Yang pertama, memiliki akhlak yang mulia dan berbudi luhur. Yang kedua, beliau tidak pernah minum arak. Okay. Seperti mana yang kita tahu, masyarakat Arab pada ketika itu, khususnya masyarakat Arab Jahiliyah, dan juga sebelum beliau memeluk Islam lagi pun, beliau tidak pernah minum arak. Dan sudah menjadi, orang kata, amalan masyarakat Arab Jahiliyah pada ketika itu dengan minum arak. Namun Sayyidina Abu Bakar
tidak pernah sama sekali mengikutinya, iaitu dengan minum arak. Okay. Poin yang seterusnya adalah berhemah tinggi dan bijak, cekal hati dan pemaaf, suka merendah diri, bersikap dermawan dan suka berbuat kebajikan, berani dan tegas, amanah dan jujur. Itu adalah kepribadian dia, sikap dia, pribadi Saidina Abu Bakar As-Siddiq. Okay, kita boleh tengok muka surat 46. Okay, pelantikan Saidina Abu Bakar menjadi khalifah. Okay, di sini terdapat 3 kaum, iaitu kaum Muhajirin, kaum Ansar dan juga Bani Hashim. Okay. Kamu boleh buat bertemindah sikit. Okay, kaum Muhajirin, dia telah mencadangkan 3 nama, iaitu Saidina Abu Bakar As-Siddiq, Saidina Umar Al-Khattab dan Abu Ubaidah Al-Jarrah. Manakala untuk kaum Ansar, kaum Ansar mencadangkan 3 nama juga, iaitu Sa'ad bin Ubadah, Habab bin Al-Manzir dan Bashir bin Sa'ad. Okay, itu daripada 3 nama daripada kaum Ansar. Manakala daripada Bani Hashim pula menegaskan bahawa Saidina Ali bin Abi Thalib merupakan orang yang paling layak menjadi khalifah. Maksudnya kaum Muhajirin ada 3 nama, dicadangkan 3 nama, 3 calon. Kaum Ansar pun mencadangkan 3 nama juga, manakala untuk Bani Hashim, kaum ini mencadangkan Ali bin Abi Thalib sahaja. Okey. Kita tengok muka surat 46. Peranggan yang ketiga ni. Okay. Ketika keluarga Rasulullah SAW sibuk menguruskan jenazah baginda, kaum Ansar bermesyuarat di balai Bani Sa'adah untuk melantik Sa'ad bin Ubadah sebagai khalifah. Perkara ini diketahui oleh Saidina Abu Bakar, Saidina Umar dan Abu Ubaidah sebagai tokoh daripada kalangan kaum Muhajirin. Mereka pergi ke balai Bani Sa'adah dan bermesyuarat dengan ketua kaum Ansar, iaitu Sa'ad bin Ubadah, Habab bin Al-Manzir dan Bashir bin Sa'ad. Okay, peristiwa ini berlaku, mereka bermesyuarat di balai Bani Sa'adah. Okay, peristiwa ini berlaku di balai Bani Sa'adah. Okay, kita tengok peranggan yang bawah sekali ni. Keadaan menjadi, masih lagi muka surat 46. Keadaan menjadi tegang seketika apabila Habab mencadangkan agar dilantik 2 orang khalifah bagi memimpin umat Islam. Okey, Habab ni dia mencadangkan selepas baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, dia mencadangkan untuk 2 khalifah. Okey, tetapi ramai yang tidak bersetujulah, kerana untuk jadi ketua ni hanya perlu seorang saja. Okay, cadangan itu ditentang oleh Saidina Umar radhiyallahu anhu. Ketegangan tersebut dapat diredakan oleh Abu Ubaidah. Kedua-duanya membantah. Lalu Abu Ubaidah mencadangkan Saidina Abu Bakar menjadi khalifah kepada umat Islam. Cadangan Abu Ubaidah itu disokong oleh Saidina Umar. Kemudian semua yang hadir melakukan bai'ah dengan Saidina Abu Bakar sebagai khalifah Islam yang pertama. Bai'ah itu dikenali sebagai As-Saqifah. Selepas itu mereka membuat bai'ah yang kedua bersama dengan orang ramai di masjid yang dinamakan Bai'atul Kubra. Kita tengok surat 47. Saidina Ali bin Abi Thalib tidak bersetuju dengan pelantikan Saidina Abu Bakar sebagai khalifah pertama kerana ketika keputusan itu dibuat, keluarga Rasulullah SAW, iaitu Bani Hashim, tidak diajak berunding. Sebab itulah Saidina Ali bin Abi Thalib lambat berbai'ah dengan Saidina Abu Bakar, yakni 6 bulan selepas peristiwa di balai Bani Sa'adah itu. Okey, di mana Saidina Ali ini ada krisis sikitlah, kerana pada beliau tidak bersetujulah, kerana pada ketika itu Bani Hashim tidak dijemput untuk bermesyuarat sekali ketika pelantikan khalifah, kerana sibuk menguruskan jenazah baginda Muhammad SAW. Maka dia mengambil masa selama 6 bulan selepas peristiwa di balai Bani Sa'adah itu untuk berbai'ah dengan Abu Bakar. Okay, yang seterusnya untuk ucapan Saidina Abu Bakar sebagai khalifah Islam pertama itu, anak-anak pelajar boleh baca sendiri. Okay, kita tengok muka surat 48. Okay, jasa Saidina Abu Bakar As-Siddiq. Okay, Saidina Abu Bakar As-Siddiq seorang khalifah yang berjaya meneruskan perjuangan yang telah diasaskan oleh Rasulullah SAW.
Beliau menjalankan pemerintahan dengan adil, sentiasa mengutamakan kepentingan agama, masyarakat dan negara daripada kepentingan peribadi. Antara jasa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ada 5 jasa Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama, memerangi golongan yang enggan mengeluarkan zakat. Syiar Islam berkembang ke negeri Parsi dan Rum, mengekalkan keimanan yang telah diasaskan oleh Rasulullah SAW, berjaya memerangi dan menghapuskan golongan orang yang mengaku menjadi Nabi, dan yang terakhir berusaha mengumpulkan Al-Quran. Maka berakhirlah untuk sirah tahun 5 ni. Alhamdulillah kita dah habiskan. Maka terlebih dahulu saya memohon maaf lah jika banyak kekurangan, kerana bila melalui rakaman video seperti ini saya pun banyak kekurangan kerana kurang pengalaman dan sebagainya. Kerana kalau ada anak-anak pelajar di depan ni lain sikit, kita punya cara menyampaikan tu, gentak dia tu lain sikit. Maka melalui rakaman video ni itu sajalah yang saya mampu. Saya bagi poin-poin penting tadi, diharapkan anak pelajar dapat catat poin-poin penting itu. Sebagai rujukan muka surat 45 sehinggalah muka surat ke-48. Jadi sebelum saya berundur diri, sekali lagi saya memohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.